hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada kuliah duha pada pagi ini. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan ceria selalu, sihat, bersemangat. Mudah-mudahan kita berada dalam majlis ilmu ini, kita akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bicarakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang telah dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagaimana ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahawa kehidupan kita ni kita tak boleh lepas daripada ilmu. Belajarlah ilmu sampailah kita dah tak terdaya untuk menerima ilmu. Maksudnya kita dah hampir kepada saat sakaratul maut. Ketika itu ilmu dah tak boleh nak masuk dalam diri kita, maka itulah penghujung kepada kehidupan kita. Setakat mana kita boleh, maka tuntunlah ilmu. Tak ada istilah, oh aku dah hebat dah hari ni, dah pandai dah bijaksana dah, tak perlu dah belajar ilmu. Tak, ilmu Allah ni cukup besar, cukup luas. Kalau orang tu kata dia dah khatam keseluruhan ilmu, itu tak betul. Sedangkan ilmu Quran itu masih lagi dikaji, masih lagi teliti. Banyak sangat ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala belum lagi kita kuasai. Bahkan itu baru sedikit. Kalau kita nak cari semua, kita nak semua, memang kita pasti kita tak akan dapatlah untuk kita memahami keseluruhan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang cukup luas ini. Maka bila mana kita menuju pada ilmu ini tak semesti ilmu yang mana kita menuju pada ilmu agama sahaja. Bahkan ilmu yang Allah bagi pada manusia ini menuju pada ilmu yang cukup banyak. Contoh kita katakan dalam jemaah kita ini ada mereka yang pakar memasak. Dan ada sembahyang yang tak pandai memasak. Orang saya kata bukan tak pandai, maksud kurang pakar. Itu pakar masak. Semua menu dia boleh buat. Dia kurang sedikit. Dia menu-menu biasa-biasa. Ada kat sini dia pakar dalam bidang menjahit. Hebat dah menjahit. Dan kita tak pandai menjahit. Kita kalau jahit memang tak jadi. Kalau sulam-sulam memang tercabut dia. Terkoyak balik. Sebab ilmu yang Allah gunakan kepada kita. Ada di sini pakar dalam bidang bercakap. Kalau bercakap memang sedap bercakap. Ada di sini pakar dalam bidang menulis. Dia tak pandai bercakap tapi dia pandai menulis. Dia menulis pandai. Ayat-ayat berbunga-bunga sungguh kalau menulis. Kalau bercakap dia tak cakap. Itu tandanya ilmu Allah Subhanahu wa taala banyak. Dan kita ni kalau nak kaji semua memang kita tak akan dapat kaji. Orang sana pakar sini, orang sini pakar sini. Akan tetapi itulah Allah telah letakkan kita saling perlu di antara satu sama lain. Kalau kat kita semua di antara kita ni, dialah pandai. Semua di antara kita ni semua pandai masak. Semua di antara kita semua pandai menjahit. Semua pandai bercakap. Semua pandai berkuliah. Maka tak adalah orang yang nak mendengar. Tak adalah orang nak pergi makan. Kata nak makan tempat dia. Tak sedap lah sebab kita pandai masak. Tapi hakikatnya bila mana ada kepakaran tertentu, maka kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Itulah gambaran pertama tentang ilmu yang cukup luas yang Allah Subhanahu wa taala telah gunakan kepada kita sebagai manusia untuk kita hidup di atas dunia ini, dan yang paling penting untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita ada tersebut. Baik ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita sebut ilmu, pasti ada tok gurunya. Ilmu semua ada tok guru dia. Tak ada tiba-tiba kita pandai dalam satu ilmu tersebut. Tak ada. Kita kena belajar. Kita kena belajar. Bahkan kita fokus pada ilmu agama kita lah. Pasti bila mana kita nak menuntut ilmu agama ini, pasti kita perlu menuntut dengan pakar-pakar dia. Perlu kita menuntut dengan ulama-ulama dia. Dan itulah yang memegang khazanah-khazanah ilmu yang cukup banyak pada hari ini. Dan kalau kita lihat peredaran masa pada hari ini, bila mana digambarkan dengan kematian para ulama, yang kita lihat semakin lama semakin tak adalah ulama-ulama atas dunia ini, maka itu merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan angkat ilmu tersebut. Maksud angkat ilmu ni bukan tiba-tiba angkat nampak ilmu berjalan daripada naik ke atas, nampak atas naik ke langit, tak. Ilmu tu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mematikan pada pendekuk ilmu. Bila mana pendekuk ilmu tersebut meninggal dunia, maka ilmu itu dengan tok guru itu akan jalan sekali. Bermaksud ilmu itu berada dalam dada ulama-ulama. Sekiranya ulama tersebut tak sempat untuk berkongsi dengan para anak-anak muridnya, maka ilmu itu tak akan dapat disebarkan. Maka ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para ulama. Jadi peredaran zaman menunjukkan peranan ilmu semakin berkembang.
Tengoklah perbezaan dia kan. Zaman dahulu, zaman sekarang, hari ni bijak pandai cukup ramai. Bertebaran di muka bumi ni. Dan kalau kita lihat perkembangan ini, kemunculan sekolah-sekolah. Dulu sekolah ni kalau nak katakan, tak banyak lah kalau kita katakan tak banyak. Dan jarang-jarang sekali lah kita lihat kata sekolah itu penuh. Dulu pun cerita lah. Ibu-ibu ayah lebih mengetahui lah. Satu daerah itu satu sekolah. Itu pun tak ramai. Sekarang ni sekolah, nak kata satu daerah, 2-3 buah, 4-5 buah sekolah. Sebab nak menampung ramainya anak-anak yang nak bersekolah. Menandakan ilmu itu sedang berkembang pesat pada hari ini. Pada hari ini juga seluruh dunia memperkatakan tentang kemunculan ramai alim ulama dalam pelbagai disiplin ilmu. Ramai ni bijak pandai. Dulu saya ingat dulu zaman-zaman saya nak mula belajar dulu, orang kata tak ramai lah orang PhD dulu. Bila kita ambil, ramai berderet rupanya. Dah ramai orang belajar. Dah ramai. Hatta hari ini kita lihat bagaimana perkembangan ilmu. Dahulunya, kalau ada SRP lah. SRP. Dulu SRP. Saya tak sempat dengan SRP. Mungkin ibu-ibu ayah sempat dengan SRP. Dulu SRP. Habis SRP dah boleh mengajar sekolah rendah. Dulu. Kalau dah dapat SPM, dah boleh mengajar sekolah menengah. Dapat kata 6 pula. Lagi advance. Kalau dapat diploma tu, jarang-jarang kita dengar. Pergi diploma, tinggi belajar diploma. Dulu, kita katakan dulu. Hari ni kalau contohlah habis SRP, tak ada SRP dah. Pihak pun dah habis. PT3 lah. Habis saja PT3 boleh buat apa? Tak ada buat apa. Tak ada. Sebab apa? Ilmu tu ada lagi stage dia. Ada peringkat dia. Kena naik SPM pula. Naik SPM. Setakat mana SPM tersebut. Tu pun tak boleh kerja juga. Kalau mungkinlah hari ni boleh kerja dengan result SPM sekadar kerja yang hanya basic salary sajalah. Yang ada lagi peringkat STPM, ada lagi atas. Ada lagi atas diploma, ada lagi atas ijazah. Dahulunya kalau satu kampung tu seseorang dapat masuk universiti, dapat buat ijazah pertama ni, keduri besar buat di kampung. Yang kata ilmu ketika itu sangat-sangat menakjubkan orang yang boleh kuasai ilmu yang kita katakan memang susah. Habis saja ke kampung tu boleh jadi guru seorang dalam kampung. Memang itulah ulama besar dalam kampung tu. Ulama lah dulu kan kata-katakan. Dan katakan hebatnya ketika itu. Hatta hari ini kita lihat dah banyak dah perkongsian-perkongsian daripada asatidzah. Yang mana bukan setakat sampai ke zaman ijazah sahaja. Bahkan dia masuk kepada peringkat master dah ramai. Biasa dah ambil master, habis ijazah pertama tak ada kerja, sambung master. Dah cover master, habis cover master, sambung PhD. Dah cover PhD baru dapat kerja. Itu pun ada lagi tak bekerja. Menggambarkan sedikit demi sedikit ilmu tu semakin lama semakin berkembang. Dan bijak pandai semakin ramai. Persoalannya adalah, adakah bijak pandai itu menguasai keseluruhan ilmu atau sekadar bijak pandai itu sekadar mengambil ilmu untuk kepentingan dunia semata-mata. Itu yang kita kena tengok kembali lah. Kena tanya mereka-mereka yang menuntut ilmu tu macam mana. Kerana ilmu itu bila mana kita menuntut dengan niat Allah Ta'ala. Sesungguhnya kita belajar ilmu kerana Allah Ta'ala, maka ilmu tu akan masuk serap ke dalam diri kita. Tetapi kalau ilmu tu sekadar kita nak belajar untuk sesuatu, contoh mengambil ilmu untuk sijil semata-mata, maka dia tak kekal dalam diri kita. Macam ibu ayah pada pagi ini, mana berada dalam majlis ilmu, kerana memang kita nak belajar lillahi ta'ala. Maka bila kita nak belajar lillahi ta'ala, kita luangkan masa pada pagi ini, maka pasti dan insya-Allah ilmu yang kita sama-sama kongsikan ini, dia akan masuk dan akan kita ingat dalam diri kita. Sebab tak ada tujuan apa-apa. Kan ada tujuan, habis ilmu ni, habis kongsian ni, dapat sijil khas, sijil emas, dapat kata periktirafan kerana telah mengikuti kuliah duha. Rasa tak ada begitu kan. Jadi nak gambarkan kita ilmu ini, kalau kita lillahi ta'ala betul-betul niat kerana kita dapat ilmu, pasti ilmu itu akan lekat dalam dada kita insya-Allah. Perkara ini sebagaimana sabda baginda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu sekaligus dari hamba-hambanya, tapi dia mencabut ilmu tersebut dengan mematikan para ulama sehingga tiada lagi ulama yang tinggal. Pada saat itu manusia akan mengangkat pemimpin dalam kalangan orang yang bodoh, dan ketika pemimpin itu ditanya sesuatu, maka akan keluar daripadanya fatwa yang tidak berasaskan ilmu sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Ini gambar hadis baginda Nabi SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Gambaran utama tentang hadis ini iaitu
Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa para alim ulama ini, cabut seorang, maka tak ada lagi orang yang nak jadi pakar rujuk. Yang generasi bawah ni tak boleh jumpa orang yang boleh pakar dalam satu bidang. Maka bila mana tak ada pakar dalam satu bidang, maka ketika itu mereka-mereka ni akan bertanya kepada kenalan-kenalan di keliling mereka. Siapa yang layak untuk kita tanya tentang satu ilmu. Maka diangkat mereka-mereka yang tak ada kelayakan, ilmu pun tak ada, pasti ketika itu mereka akan mengeluarkan fatwa yang sesat dan menyesatkan orang lain. Maka jadilah suatu perkara timbulnya ajaran sesat dan sebagainya kerana ulama yang sepatutnya berkongsi ilmu, Allah telah tarik nyawa mereka. Dan yang paling menyedihkan, ilmu yang berada pada ahli ulama tersebut tidak sempat disebarkan kepada generasi-generasi akan datang. Ataupun ilmu yang mana berada dalam dada ulama tersebut, anak dan murid tak sempat nak ambil. Ataupun tak sempat nak habis belajar. Akhirnya ulama itu meninggal dunia dan anak murid tersebut tak tahu nak pergi ke mana-mana. Maka bila dilantik menjadi seorang pemimpin dan sebagainya, maka anak murid yang tak sempat habis belajar tersebut terpaksa menyebarkan suatu perkara-perkara yang terpesong daripada ajaran yang sebenarnya. Itu yang kita minta jauhlah daripada berlaku pada negara kita. Baik. Jadi berdasarkan hadis tadi, terdapat satu bentuk gambaran besar tentang situasi ilmu yang sedang pesat berkembang pada hari ini. Menghampiri kepada tibanya hari kiamat, ilmu berkaitan agama, ilmu berkaitan syariah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui gurunya, melalui pendidiknya, melalui ulama'nya, yang mana di ulama' tersebut ada ilmu-ilmu yang cukup besar untuk kita mengambil manfaat daripada mereka. Ilmu merupakan satu maklumat dan pengetahuan yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Namun sekiranya pewaris ke ilmu tersebut belum bersedia menerima ilmu disebabkan kelekaan dengan perkara-perkara lain, maka ilmu tersebut hanya akan terhenti pada generasi sebelum itu sahaja. Ya, contoh kita ni tengah belajar, kemudian ilmu itu kita nak kongsi kepada generasi di bawah ini, kepada anak kita sebagainya. Anak kita tak bersedia nak belajar. Payahlah ilmu tersebut, tak sempat dan sebagainya. Maka bila mati seorang tersebut, maka hilang segala apa yang nak dikhabarkan. Ya, sebagai contohlah kita katakan, seorang ayah yang mempunyai, yang pakar dalam bidang pengajar Islam, pakar dalam bidang agama lah, bidang agama, dan mempunyai kitab-kitab Arab yang cukup banyak koleksinya, berjilid-jilid, berukir-ukiran kitab tu, cantik kitab tu. Tetapi anaknya contoh 5 orang, kesemua 5 tersebut bukan bidang itu. Bukan bidang tu, bidang lain. Dan mereka tak berkesempatan untuk menuntut ilmu daripada ayahnya dan kitab-kitab yang ada. Maka bila ayah meninggal, siapa yang akan baca kitab-kitab yang banyak tu? Tak ada orang. Maka kitab tu akan terhenti di situ sahaja. Sebabkan pewaris itu tak bersedia untuk menerima ilmu tu. Tak bersedia menerima ilmu. Jadi kita tengoklah, contohlah rumah kita, ni terpulang ilmu macam mana kita ada. Tengok rumah kita, buku berapa banyak kita ada buku kat rumah. Adakah anak-anak kita pernah melihat buku tersebut? Tengok buku tersebut, buku apa yang ada. Tak banyak buku tu, buku masakan. Tak apalah masakan. Paling tidak pun tahulah masaknya. Ini kadang saya uji pelajar saya kan. Tahu masak apa masalah kadang kata tak adalah cubalah cari menu-menu yang mana boleh menarik orang nak tengok tu. Kamu ni pelajar universiti ni takkan boleh masak Maggi, masak air je. Masak nasi kadang-kadang hangit tu pun masak rice cooker. Kalau masak atas dapur kayu, atas dapur elektrik asal hangit nasi tu. Sebab tak ada kepakaran dan tak ada kata penurunan ilmu itu. Bila dah meninggal orang yang generasi awal-awal itu, maka tak adalah. Sedikit demi sedikit dia akan memberi kesan yang besar kepada kehidupan sebagai manusia. Baik. Maka dengan terhentinya ilmu dan matinya para penukar ilmu, maka manusia akan mula tersesat dan menghampiri kepada kesesatan. Sesat. Macam tadilah, kita buat makan begini kan. Contoh buat makan tadilah. Bila mana ilmu tentang masakan tu tak diperolehi, tak diambil dengan baik anak daripada ibu tu, maka tak reti masak. Tak reti masak. Dia berbeza. Ni ibu-ibu banyak gambar kat sini kan.
Masak ni kalau kita tengok buku resipi, buka buku resipi, tengok buku resipi tu, buka, ikut resipi tu. Dia tak sama dengan bagaimana ilmu tu diturunkan secara direct menerusi lisan seorang ibu tu tentang masakan tu. Tengok contohlah bawang 5 ulas, bawang putih 3 ulas, lepas tu nak tambah sekian bunga cikir sebagainya, nak goreng sebagainya. Bahan sama. Tetapi bila mana nak masak tu tak sama. Contoh dibuatkan comparison. Okey, ini masak ni bahan sama, kamu ikut buku, ini ikut cara mak. Tengok macam mana rasa. Tak sama. Sebab rasa tersebut dia ada dia punya secret ingredient yang mana mak-mak tu buat. Contoh dia katakan secubit garam. Secubit tu macam cubit tu. Nak cubit besar ke cubit kecil. Dia tengok beza-beza. Itulah digambarkan bahawa sekiranya ilmu tak dituntut. Walaupun ada pembacaan, dia baca, tapi kita kena menuntut direct kepada orang yang berhak, orang yang sepatutnya, iaitu ulama-ulama atau pakar-pakar dalam satu bidang tersebut. Macam ilmu agama lah, kita boleh je baca. Contoh saya cerita berkaitan tanda kiamat ni, boleh je baca buku banyak kat kedai tu. Boleh, tak ada masalah. Cuma kefahaman dia tu macam mana. Bila kita tengok macam ni, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nampak ilmu berjalan naik pakai tali ke pakai apa tu, kau UFO tu ambil seluruh ilmu tu. Itu gambaran yang mungkin kita fikir begitu, tapi tak. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada bagaimana Allah mematikan para ahli ulama, dan ilmu itu akan berserta mengikut bersama-sama dengan ahli ulama tersebut. Baik. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat ialah dihilangnya ilmu, iaitu khusus tentang agama, dan tetapkan kejahilan. Gambar ini iaitu ilmu berkaitan agama ni semakin lama semakin hilang. Orang nak belajar ilmu agama ni semakin lama semakin kurang. Tak ada rasa macam keseronokan nak belajar. Sebab apa? Sebab cara kita nak olah ilmu tersebut, cara kita nak menampilkan suatu ilmu agama itu, kita tak boleh dah nak pakai sistem-sistem lama. Ini bukan kata kita nak tukar, bukan. Kita perlu perbaharui cara yang bagaimana kita tengok ilmu-ilmu lain. Cara penyampaian ilmu-ilmu lain itu menarik orang. Kita duduk main cara lama, itu tidak menyebabkan orang untuk mempelajari ilmu dan memegang ilmu itu sebaik-baiknya. Saya satu ketika dahulu saya pernah ketika ada audit daripada SIRIM. Ada seorang auditor itu, rupanya dia ni anak kepada tu guru pondok dekat Perak. Dia tanya kepada saya, kata bagaimana kita ni, saya kat rumah saya tu ada banyak kitab-kitab kuning yang arwah ayah saya tinggalkan. Jadi bagaimana saya nak jadikan kitab itu supaya dapat manfaat kepada orang lain. Orang tengok kitab itu menarik untuk dibaca. Saya kata begini sajalah. Saya bagi contoh kepada dia, kata sekarang ni dalam bidang bahasa Arab kita ada kitab Matan Al-Jurumiyah. Matan Jurumiyah itu kitab Nahu yang mana kitab yang kita lihat diri kita kuning dulu lah. Tapi telah diubah suai bentuknya, dia masukkan cara mind map, masukkan cara bentuk-bentuk yang mudah untuk orang faham. Dan penggunaan bahasa, ras bahasa yang mudah untuk kita faham. Dan cara mengajar pun perlu ditukar daripada cara mengajar yang pattern lama. Maka itu yang membolehkan orang ramai untuk kita ni ambil ilmu daripada sepatutnya. Sepatutnya. Sebab kalau tidak, kalau kita tidak melihat kepada ilmu-ilmu ini dalam bentuk kacamata yang berbeza, kacamata yang moden pada hari ini, maka pasti ilmu itu tidak akan dipelopori, tak akan disambung oleh generasi yang akan datang. Dan sebagaimana Nabi beritahu, maka tetapkan kejahilan akan berlaku dalam kalangan manusia. Hari ni kita tengoklah di kebanyakan masjid surau, tak ramai orang datang kuliah-kuliah kalau yang biasa-biasa. Tajuk-tajuk yang biasa, tak datang. Tapi kalau tajuk-tajuk yang wow, buat tajuk-tajuk berkaitan dengan kehebatan sekian-sekian dari sudut perspektif agama, ramai akan datang. Benda yang sama saja, cuma kita ubah tajuk, ubah gaya penampilan. InsyaAllah dia akan lebih bermanfaat untuk kita sama-sama soroti. Saya ingat satu ketika dahulu ada program kita buat tentang bukan bengkel, macam kuliah perdana berkaitan Al-Fatihah je. Dia berbeza cara penampilan tersebut menyingkapi rahsia Al-Fatihah. Tajuk dia, wow, orang datang. Dan manfaatnya hampir sama. Tapi cara olahan tersebut berkaitan dengan kehidupan seharian, menyebabkan orang akan lebih tertarik untuk memahami ilmu-ilmu tersebut. Banding contoh kita buat, jom sama-sama kita
membaca tafsir Al-Fatihah. Tajuk hampir sama tetapi dia tidak menarik orang untuk mempelajari ilmu tersebut. Bila mana ulama meninggal, maka ilmu itu akan tinggal. Itu perkara yang perlu kita lihat dalam kacamata moden hari ini. Yang utamanya generasi-generasi muda ni yang melihat kepada perkara-perkara luar itu lebih menarik untuk mereka pergi daripada menuntut ilmu agama. Itu yang kita kena ubah dan kita perlu tarik mereka ke arah ini. Baik ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, situasi hari ini manusia ni belum melumba untuk menuntut ilmu. Sama ada melalui pihak sekolah ke, pondok, universiti dan sebagainya. Namun tujuan untuk ilmu ni perlu jelaskan kerana ramai antara mereka yang berjaya dalam bidang pengajian masing-masing tetapi tidak dinafikan manfaat ilmu yang diperoleh untuk diperturunkan kepada generasi akan datang tak sampai. Dia tahu bahawa ilmu itu penting tapi manfaat dia nak sampaikan kepada generasi akan datang itu tak tercapai. Dia belajar, berarti cakap tu. Saya biasa guna istilah, guna contoh. Sekiranya pelajar perubatan, ambil perubatan selama 6 tahun, lama 6 tahun ni, ambil segala urat-urat, masuk bilik bedah, masuk bilik mayat, macam-macam masuk bilik lah. Kata nak mengkaji manusia ni, bentuk dasar manusia ni macam mana. Habis 6 tahun, tak kerja sebagai doktor. Tak ambil langsung bidang kedoktoran, pindah bidang marketing, jadi sales, jadi penjual. Bila jadi penjual, maka ilmu tentang kedoktoran tak ada langsung. Maka bagaimana ilmu itu akan berkembang dan bagaimana ilmu itu boleh diperturunkan kepada generasi akan datang, tak ada lah. Dia terhenti di situ. Sebab dia belajar dengan ulama' betul lah. Ulama' turunkan, atau oleh ulama' turunkan ilmu berkaitan perubatan lengkap semua sekali. 6 tahun dapat ijazah. Sepatutnya dia bekerja dan dia menyampaikan ilmu tu kepada generasi akan datang. Tapi tak begitu. Dia hentikan di situ, maka generasi akan datang tak sampai ilmu padanya. Maka ketika itulah ilmu yang sepatutnya disampaikan akan terhenti. Maka timbullah mereka-mereka yang tak ada agama, tak ada ilmu agama, tak ada ilmu yang sepatutnya menyampaikan sesuatu yang tak sepatutnya. Maka hilanglah punca-punca ilmu yang sepatutnya disebarkan kepada generasi akan datang. Baik. Syekh Yusuf Al-Wabil dalam kitab Syaratus Sa'ah, dia menjelaskan bahawa dimaksudkan dengan ilmu yang diangkat ini adalah melibatkan sumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Ilmu-ilmu ini merupakan warisan para Nabi yang disampaikan oleh para ulama' sehingga tiba kepada kita hari ini. Maka kita dengar bahawa Quran dan Sunnah saja ni. Tak, Quran itu, dalam Quran itu secara keseluruhan itu adalah dia merupakan kehidupan kita. Dalam Quran ada cerita berkaitan fizik, ada Quran ada cerita berkaitan kimia, dalam Quran ada cerita pasal biologi, ada Quran ada cerita pasal haiwan. Itu Quran. Quran itu satu mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan yang jelas kepada kita supaya kita tahu bahawa Quran ni bukan semata-mata Quran, bukan semata-mata kitab yang menjelaskan sejarah dalam Quran. Tak, dia keseluruhan kehidupan kita adalah Quran. Panduan hidup kita, rujuk Quran, semua ada. Sebab itulah kisah contoh kalau kita lihat dalam Quran berkaitan dengan pembentukan manusia. Pembentukan manusia. Kan satu profesor daripada US, dia bagi tahu, dia kata manusia ini, teori dia, manusia ni berkembang biak daripada sperma sampailah kepada kehidupan itu, dijumpa. Quran dah bagi tahu, siap-siaplah. Kita daripada air, mani, jadilah segumpal darah, jadi segumpal daging, jadi seketul daging, dibalut dengan tulang, akhirnya jadi manusia. Itu jelas Allah bagi tahu. Kita rujuk dalam bidang sains, bidang mana? Bidang biologi. Bila bidang biologi, adakah kita tak perlu nak ambil pot? Tak, kita ambil pot sebab telah termaktub dalam Al-Quran, ilmu-ilmu berkaitan hal-hal tersebut. Baik, ibu-ibu ayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan lenyapnya para ulama, pasti ilmu akan turut hilang sedikit demi sedikit. Dia tak hilang terus. Dia hilang sedikit demi sedikit. Bila mana cari puncanya tak jumpa dah. Oh, dulu ada Al-Fadhil, ni ulama kita dulu cerita. Tapi dia tak ada. Kita tak ada sumber rujukan untuk kita rujuk. Kitabnya ada tapi tak tahulah sampai atau tidak apa yang disampaikan. Sama seperti yang disampaikan ataupun tidak. Jadi itu yang kita dah merasai kehilangan ilmu bila mana hilangnya ulama.
Dalam riwayat lain, baginda Nabi SAW bersabda, maksudnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu yang dipelajari dari orang-orang kecil. Apa maksudnya orang kecil? Budak-budak ke? Bukan. Berdasarkan hadis ni, lafaz as-saghir atau kecil membawa maksud orang yang nak ilmu pengetahuan ataupun orang yang bodoh. Orang yang nak ilmu pengetahuan ataupun orang yang bodoh. Gambar hadis ni jelas menunjukkan manusia akan mula mencari ilmu dengan mereka yang bukan ahlinya. Salah satu sebab utama adalah para guru dan ulama telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan generasi selepasnya tidak memanfaatkan ilmu yang terdapat padanya. Pada masa sama pun manusia lebih gemar mencari hiburan berbanding ilmu yang bermanfaat. Hari ini lebih mencari hiburan. Diskusi agama ni kata Allah boring sangatlah. Kalau kuliah agama, kalau saya dah tengoklah, dah buat observe dekat surau. Kalau kuliah agama yang tak menarik ni, setengah jam itu macam-macam gaya dah duduk ni. Duduk sengit ke belakang, sengit ke tepi, sengit ke kanan, lenguh dan macam-macam. Sebab apa? Sebab minat itu tiada. Tapi kalau hiburan, duduk berjam-jam, seronok, tak ada masalah. Kalau bab solat kan kita tengok bab solat kan. Bab solat 10 minit sembahyang tak lama pun. Lenguh kaki, kebah dan sebagainya. Tapi kalau tengok hiburan 90 minit, 100 minit pun okey, tak masalah. Contoh bola lah kan, bola dekat final bola ni. Kalau bola tu, kalau 10 minit tak berat, eloknya tak ada kebah kaki. Tapi kalau dengan kuliah setengah jam, kebah kaki, sakit pinggang, macam-macam. Sebab apa? Minat kita tu bukan ke arah ilmu agama, tapi minat kita lebih kepada hiburan. Yang mana hiburan itu ada yang melalaikan, ada yang tidak melalaikan. Itu yang kena jelas lah, hiburan tu macam mana. Okay. Jadi ilmu yang disampaikan adalah terhad, namun jenaka dan cerita-cerita yang tiada asas yang kukuh diperdengarkan. Itu antara perkara-perkara yang melibatkan as-saghir. Ilmu yang disampaikan as-saghir tersebut. Kadang-kadang ilmu yang disampaikan tu tak nampak kat mana titik pertemuannya, tapi cerita-cerita tu habis satu dunia dia pusing. Itu benda yang kena elak daripada seorang menyampaikan ilmu begitu. Saya pun pesan daripada diri saya lah, kadang-kadang kita bercakap ni, kita tak tengok pada ilmu yang disampaikan, tapi kita bercerita yang mana tak sampai kepada satu penghujung, satu penamat yang sepatutnya kita kongsi kepada manusia. Dan lebih utama lagi, bila mana kadang-kadang ilmu itu disampaikan dan dipegang sungguh-sungguh oleh pengikutnya, dan akhirnya pengikut tidak dapat membezakan di manakah contoh, di manakah kalam ulama' dan di manakah kalam Nabi, di manakah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat nak bezakan. Tak dapat nak bezakan. Sebab apa? Sebab dia ni tidak mengambil ilmu dengan cara yang sebetul-betulnya. Ulama' atau Tok Guru dia bagi tahu, qala sekian. Dia bagi tahu itu merupakan hadis Nabi. Tapi dia tak faham itu merupakan hadis Nabi, maka dia pun, ulama' Tok Guru kata macam ni. Tok Guru kata itu kalam Tok Guru ke kalam hadis, kalam Nabi. Ni kalam Tok Guru ni. Sebab apa Tok Guru beritahu? Dia telah terkeliru dengan ilmu yang disampaikan disebabkan ketelekaan dia dalam bentuk ilmu. Dia leka, dia banyak lara ketika bentuk ilmu, maka jadi begitu. Jadi justru itu ilmu yang sedang berkembang ini akan tiba kepada pengakhirannya melalui para guru dan ulama yang dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap penuntut ilmu perlu bersedia untuk mewarisi ilmu-ilmu tersebut dan menyampaikan kepada generasi berikutnya sebagai kesinambungan keilmuan yang utama dalam kehidupan manusia. Itu sangat pentinglah untuk sama-sama kita soroti, sama-sama kita melihat bagaimana ilmu yang kita duk kaji ini dapat dimanfaatkan secara keseluruhan kepada kesemua manusia, insya-Allah. Baik ibu-ibu ayah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara ini rentetannya kita akan lihat bagaimana sekiranya ramainya alim ulama meninggal ni, apa yang akan terjadi kepada kita ni? Maka pasti bila mana meninggalnya ulama, orang-orang alim, maka itu merupakan musibah besar yang orang-orang sekarang akan terima. Musibah akhir zaman, orang alim dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu diangkat, orang alim diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana ilmu itu akan berkembang. Kematian orang alim dan dominasi orang-orang yang jahil dan jahat
menggambarkan keadaan manusia berada pada penghujung zaman sehingga mereka yang berbuat kebaikan akan dihina dan dicaci manakala kejahatan akan dipelihara. Sama begitu. Bila mana ilmu tu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu tu tidak meninggalkan orang-orang alim sebagai pemegang-pemegangnya, yang ada hanya saki-baki yang sikit. Ketika itulah orang alim akan dihina dan orang jahil akan diangkat oleh manusia-manusia kerana keilmuan itu dah tiada. Ini sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, demi zat yang jiwa Muhammad ini berada di genggamannya, hari kiamat tidak akan datang sehingga muncul kejahilan, musuh kejahatan, kebakhilan, orang yang jujur didustakan, orang yang khianat dipercayai. Binasalah al-wa'ul dan muncul at-tahut. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah al-wa'ul dan at-tahut itu ya Rasulullah? Jawab baginda, al-wa'ul adalah orang-orang terhormat dalam kalangan manusia. Sedangkan at-tahut adalah orang-orang yang hidup di bawah tekanan tanpa mengetahui siapa yang menekannya. Jelas kepada kita. Hadis tersebut menjelaskan tentang kemunculan manusia akhir zaman, iaitu kejahatan, kebakhilan yang terlalu banyak berlaku pada hari ini. Ini kita akan masuk pada minggu depan lah tentang satu isu berkaitan kebakhilan, orang bakhil. Makin lama makin banyak orang bakhil. Yang mana semua perkara yang dilakukan diangkat oleh manusia sehingga perbuatan diharamkan telah dihalalkan. Ilmu tak ada. Ilmu diangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ilmu diangkat, maka muncullah banyaknya kejahilan, banyaknya kebakhilan. Khususnya dalam bab ilmu, khususnya dalam bab harta dan sebagainya. Manusia yang jujur serta mereka yang sentiasa melakukan kebaikan akan dicaci dan diabaikan. Itu pun dah berlaku hari ini. Orang yang berilmu, orang yang ada ilmu lah, ada ilmu, ada kebaikan, akan ditolak tepi. Tak akan diambil dan tak akan diketengahkan dalam kehidupan. Bahkan yang jahil-jahil maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tandanya mereka ni baik lah. Sebagai penyokong. Tidak, bukan begitu ukuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelakuan dan percakapan mereka tidak diendahkan oleh masyarakat. Bahkan terus dipulau dan dianggap sebagai orang asing. Mereka terdiri daripada golongan ilmuwan, para asatizah yang mempunyai semangat tinggi dan dalam memperteguhkan keimanan dan mengajak ke arah kebaikan. Mereka ni tak ada masalah mengajak ke arah kebaikan, tapi mereka tidak dipandang tinggi oleh masyarakat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya di antara tanda-tanda hari kiamat antara lain kebakhilan dan perbuatan tercela terselah, orang yang khianat dipercayai, orang amanah dikhianati, merebaknya pakaian-pakaian yang dipakai oleh para wanita tapi telanjang, at-tawud yang menjadi atasan, dan al-wa'ul. Maka kami bertanya, apakah at-tawud? Wahai Rasulullah, baginda bersabda, mereka adalah orang yang punya mental atau moral yang rendah, kemudian dipilih oleh orang-orang bodoh untuk diangkat menjadi pemimpin untuk kepentingan mereka. Sementara al-wa'ul adalah orang-orang yang saleh. Rasulullah semakin lama semakin dihina, semakin lama semakin letakkan di belakang. Gambaran hadis tersebut menjelaskan lagi situasi manusia yang ramai berada pada kejahilan dan kebakilan. Jadi kejahilan ini juga merujuk kepada mereka yang kurang ilmu agama tapi berkata-kata umpama para orang alim yang luas pengetahuannya. Kalau bercakap bab ilmu ini, kalah kita. Kalah sebab dia ni macam-macam takwilan yang telah diberikan kepada kita. Sampai kadang-kadang kita nak buat push sana, push sini, kita takut kita tersalah cakap. Tapi dia bercakap dengan lepas sekali sehingga kan kita ni tak boleh nak berdebat. Jadi tak payah berdebat lah dengan orang-orang macam ni. Kita biarkanlah dia dengan apa yang dia cakap. Jangan kita berdebat dengan orang-orang yang digambarkan mereka yang tidak mempunyai ilmu agama yang tinggi. Kalau kita berdebat, maka kita akan rasa kita ni sakit hati. Sedangkan kita tahu dia hanya nak provokasi kita sahaja. Okay? Paling ketara apabila mereka secara langsung menggelarkan seorang ulama itu sebagai sesat. Sesat ulama ni tak pakai ni. Sedangkan ulama itu kita katakan dia fasih
faham bidang agama, tafsir sebagainya, kita kata sesat. Na'udzubillah min dzalik lah berlaku dalam kalangan kita. Kerana kita tak boleh nak judge ulama itu begitu. Kerana mereka ni sesungguhnya mereka beribadah pada Allah, menyampaikan ilmu agama sebenar-benarnya dengan apa yang mereka usahakan supaya ilmu itu sampai kepada generasi yang akan datang. Bukan sekadar nak ambil kepentingan-kepentingan tertentu semata-mata. Baik, ibu-ibu ayah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi berkuasanya mereka yang jahil dan jahat ini adalah merujuk kepada penyingkiran orang baik daripada sistem kekuasaan dia tu. Yang mana orang baik, yang mana orang menyampaikan ilmu agama, yang mana ada ahli ulama ni akan menjadi golongan minoriti nanti. Dalam sistem kekuasaan, orang yang didominasi ni, didominasi oleh mereka yang jahat, orang yang baik akan menjadi mangsa dan korban bagi menjayakan agenda yang telah dirancang. Yang baik macam itulah. Orang baik ini ikut saja sehingga dia terperangkap. Sekiranya perkara tersebut berlaku secara nyata, kedudukan orang baik ini amat mudah untuk dipastikan. Namun sekiranya agenda jahat yang dikenakan kepada orang baik ini, maka kita lihat keadaannya, masyarakat akan menampakkan sesuatu yang tidak jelas di kalangan mereka. Khususnya bila mana kadang-kadang orang yang jahat ini, kita lihat mereka ini banyak mendapat sokongan-sokongan luar sedangkan orang-orang yang baik mendapat banyak tangan-tangan hebat daripada mereka-mereka keseluruhannya. Sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah, maksudnya, dan kami jadikan dalam kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu serta mereka tetap yakin akan ayat keterangan kami. Ini surah As-Sajdah ayat 24. Surah As-Sajdah ayat 24. Maka jelas kepada kita, kelebihan orang alim ini ialah memberi petunjuk ke arah keimanan. Orang alim dan ulama ini, dia beri petunjuk ke arah keimanan kepada masyarakat. Supaya masyarakat menjadi cerdik, supaya masyarakat menjadi pandai, supaya masyarakat ini keluar daripada kejahilan. Itu fungsi-fungsi ulama, orang alim ni. Dan bila mana kita lihat kepada keadaan ini, maka kejahilan ini sebenarnya dia akan membawa bala yang besar kepada agama kita. Orang jahil ni. Jadi, pertama kita kena tahu bahawa kita perlu untuk ada adab ketika mana kita ni nak menuntut ilmu dan ilmu itu akan terus dipegang erat dengan adab tersebut untuk kita membimbing diri kita dan diri orang sekeliling kita. Itu yang paling-paling penting. Kerana bila mana kita merujuk kepada ilmu agama ini, ilmu ini sangat-sangat luas. Dan ilmu ini perlu untuk kita ambil dan kita manfaatkan kepada kita dan kita sebarkanlah kepada mereka-mereka yang lain. Itu perkara yang perlu kita laksanakan. Dan kematian orang alim ni dianggap sebagai musibah besar kerana orang alim ialah pewaris Nabi dan pelita bagi umat ini. Orang alim pewaris Nabi, pelita, bila pelita ini mati, dia akan mati terus. Tak ada, gelap terus. Ilmu itu dah tak ada. Yang ada hanyalah saki-baki, cahaya-cahaya yang mana kegelapan di sekeliling itu yang tidak dapat menerangi orang-orang yang mana ada dalam kalangan mereka. Jadi, bila mana seorang alim ulama, contohlah kita katakan di kawasan taman kita, matinya tu imam lah. Matinya tu imam di kawasan taman kita itu, porak-peranda kita. Tak ada imam. Sebab apa? Sebab ramai kat luar sana tak mampu jadi imam. Kalau komen bab imam ni nombor satu. Imam baca tak sedap. Imam baca apa surah-surah lazim pun tak ingat. Sebab apa mereka ingat imam ni senang. Bila imam mati, terkapai-kapai semua sekali. Nak jadi imam tak boleh. Sebab tak reti. Itu perkara hakikat yang berlaku lah. Sebab itulah bila mana berada di kawasan taman ke, kawasan kampung ke, perlunya ada pelapis-pelapis muda yang mana boleh jadi imam, boleh tahu hukum hakam berkaitan jadi imam dan sebagainya. Kerana itu penting. Mati ni tak kira umur. Matinya Pak Imam tu nanti jenuh kita nak cari imam macam mana. Import imam lain lah. Tiba-tiba pula kat situ ada ustazah yang pandai kan. Tak apalah kami jadi imam. Ustazah jadi imam. Mana boleh. Sebab apa? Sebab dah tak ada sangat jadi imam. Tak ada pewaris yang mana nak mendalami ilmu-ilmu berkaitan tersebut. Jadi begitulah dikatakan bahawa tanda akhir zaman ini merujuk kepada ilmu yang berkaitan agama, kefahaman Islam itu akan berkurang dan kematian orang-orang alim yang menyebabkan kemunduran kepada keberkatan di kawasan itu.
Itu bab imam, saya cerita tadi, satu bab imam ya. Kemunduran, keberkatan di kawasan tersebut bila mana matinya ulama yang ada, matinya orang alim ada, habis. Dia akan nampak satu keadaan yang macam pelita tadi lah, gelap gelita. Tak dapat cahaya sungguh-sungguh nak menerangi kawasan-kawasan tersebut. Akhirnya, tiadalah orang-orang yang bakal menggantikan, yang bakal menyalakan pelita itu kembali. Saya ingat ada satu tempat di kawasan saya dululah. Dulu, dia menggambarkan satu keadaan iaitu situasinya imam utama itu meninggal. Bila imam utama itu meninggal, tak ada langsung imam yang nak jadi imam baru, ganti. Maka tutup surau itu dalam tempoh beberapa lama, beberapa tahun tutup surau. Tak ada langsung. Orang tak berani naik jadi imam. Jadi bila tak berani naik jadi imam, maka automatik dia ini menyebabkan ketidakstabilan kepada kawasan-kawasan tersebut. Keberkatan itu tak ada. Jadi bila orang tanya, kenapalah kawasan kita ni cepat sangat naik, orang pencuri masuk, kemaksiatan berlaku dan sebagainya. Saya kata jawapan saya mudah aja. Surau itu tiada orang hidupkan. Tak ada langsung orang hidupkan. Sebab apa saya kata? Imam tak ada pengganti. Saya kata tak ada sini budak-budak muda dah, tak ada dah, tak mampu jadi imam. Cari orang luar. Cari luar untuk jadi pengganti. Upah lama banyak pun, yang penting ada pengganti, hidupkan balik surau ni. Maka mereka carilah pengganti dan sebagainya. Selepas saya kata dalam 2-3 tahun surau itu tutup terus, maka hidup balik surau tu. Bila hidup surau tu, jemaah yang boleh datang balik, maka sedikit sebanyak dia akan menghidupkan kembali suasana keberkatan di kawasan itu, menjadi automatik, jadi hidup. Dan adanya orang-orang yang berilmu yang boleh dijadikan rujukan oleh penduduk-penduduk sekitar itu. Dan itu antara perkara-perkara yang sangat-sangat penting untuk kita lihat bahawa ilmu itu sangat penting. Sangat penting. Baik. Digambarkan Sulaiman rahimahullah berkata yang bermaksud manusia sentiasa dalam kebaikan selama mana masih kekal generasi pertama sehingga yang kemudian dapat mempelajarinya. Jika binasa generasi pertama sebelum dipelajari oleh generasi seterusnya, maka binasalah manusia. Maka itulah gambarannya. Kalau ilmu ini, bila mana ada generasi akan sahut, insya-Allah dia akan berkekalan. Tapi kalau ada generasi yang tak sempat dan sanggup, maka ia akan jatuh dan akan mula kehilangan lah. Kehilangan yang mana kehilangan itu kehilangan yang besar. Dalam konteks ilmu yang tak sempat untuk ditransfer atau diserahkan kepada generasi yang akan datang. Generasi akan datang. Ada soalan daripada Puan Niksum ni, ilmu diangkat oleh Allah, apakah maksudnya keberkatan dalam bentuk ilmu sudah berkurangan masa ini? Apakah sebab-sebabnya tak beradab menuntut ilmu pada jemaah dan pengajar semasa dalam kuliah? Sunnah ilmu agama dengan terlebih borak kosong dan senda gurau yang dimulai oleh pengajar itu sendiri. Ya, ini di antara salah satunya. Di antara salah satunya iaitu ketika mana menuntut ilmu ini, iaitu adab-adab dalam bentuk ilmu itu kita tidak pegang sungguh-sungguh. Tidak pegang sungguh-sungguh. Sebab tu menuntut ilmu ni dia banyak, dia punya kaedah-kaedah yang kita kena ikut. Bagaimana cara kita nak duduk, bagaimana cara kita nak sediakan sesuatu, bagaimana kita nak hormati pengajar dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya, iaitu macam mana yang Puan Niksum beritahu tadi, iaitu suasana itu terlebih banyak jemaah lain tengah mengurat dan sebagainya. Itu salah satu benda yang kadang-kadang kita lihat nampak. Kita tidak hormat lah. Kalau kita lihat belajar ilmu agama ni macam khatib menyampaikan khutbah lah. Dia tak boleh sewenang-wenangnya nak bercakap-cakap, tak boleh. Dia kena dengar je apa yang disampaikan. Kerana ilmu tu tak tahu yang mana yang akan masuk ke diri kita. Mungkin panjang-panjang itu yang hujung-hujung je masuk atau yang tengah je masuk. Sekiranya orang tu tidak ambil perhatian dan sebagainya, maka secara automatik ilmu itu tak akan masuk dan dia akan mula hilang sedikit demi sedikit. Apa yang diceritakan A sampai Z, sampai Z sahaja. A itu tak ke mana. Sebab itulah bila mana disampaikan ilmu kepada yang lain, maka dia sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Baik. Dan yang terakhir iaitu digambarkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, apakah alamat binasanya manusia? Jawabnya, bila para orang alim mereka meninggal dunia. Orang alim meninggal dunia bersama dengan ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian orang alim merupakan musuh besar kepada ummah. Manusia mampu menggantikan jawatan
tapi tidak mampu menggantikan ilmu, sikap dan nilai yang dimiliki oleh seorang. Kita kalau contoh jawatan tu kosong, ada pengganti dia. Tapi kalau ulama ni mati, siapa ganti ulama? Tak ada. Sebab ulama ni, dia base dia daripada ilmu. Ulama ni alim. Alim dia satu ilmu. Ulama ni plural. Dia jamak kepada ilmu tersebut, kepada alim tersebut. Jadi ulama banyak-banyak ilmu. Dan alim ni daripada ilmu. Maka kalau orang nak gantikan ulama, dia tak boleh ganti sewenang-wenangnya kerana kena ada ilmu. Jadi kalau jawatan kosong, sebagai jawatan sekian-sekian-sekian, fungsi sekian-sekian, dia boleh ganti. Ramai boleh ganti. Tapi jawatan sebagai ulama, dia tak boleh ganti sewenang-wenangnya. Kerana ilmu itu bukanlah semudah yang disangka. Dia banyak. Dia punya bahasa ilmu, macam mana kita nak kongsi ilmu dan sebagainya, disiplin ilmu, metodologi ilmu, bermacam-macam yang telah dipelajari dan disebarkan oleh ulama, dan bila ulama meninggal, maka tak adalah sumber yang sepatutnya mereka dapat. Okey. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, iaitu dalam surah Ar-Ra'd ayat 41, maksudnya mengapa mereka yang kafir itu masih berdegil dan tidak mahu memerhatikan bahawa kekuasaan kami sentiasa menakluk bumi yang mereka diami dengan menjadikan dia kurang sedikit demi sedikit dari kebaikan dan kemuliaan. Jadi asal dan ramai orang alim menafsirkan bumi kurang sedikit demi sedikit memberi maksud kematian para orang alim ni dan hilangnya para fuqaha. Bumi ni semakin lama semakin sedikit memberi sesuatu ini, menggambarkan bumi kita ni semakin lama semakin tak ada orang alim. Makin tak ada lah. Bila orang alim tak ada, ulama makin tak ada, maka semakin lama semakin hilang keilmuan, makin hilang keberkatan kepada ilmu yang kita duk cari tu. Itu yang pentingnya. Dan last sekali, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 1, demi bintang semasa ia menjunam. Maksud bintang yang dinyatakan dalam ayat ini merujuk kepada orang alim. Imam An-Nasafi rahimahullah berkata, Allah bersumpah dengan orang alim apabila ia meninggal. Jadi kematian orang alim akan menyebabkan kedudukan manusia akan kembali kepada kegelapan dan kejahilan. Jadi bila mana kejahilan itu semakin meluas, maka tiada lagi peringatan-peringatan daripada ulama-ulama orang berilmu yang hanya adalah sekadar sebaran-sebaran daripada mereka yang jahil, mereka yang jahat, mereka yang bodoh dalam bidang agama. Dan akhir sekali, menyebabkan ramai di antara manusia mula terjebak dengan keadaan yang tidak sepatutnya berlaku, ilmu tak berkembang, tapi perkara-perkara yang berkembang, dan akhirnya manusia akan lalai dan manusia akan jumpa titik permulaan yang sepatutnya mereka ikut, yang telah baginda Nabi SAW sampaikan, iaitu Al-Quran dan Sunnah, yang telah diperturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW. Nabi sebarkan kepada sahabat sebarkan kepada tabi'in sampailah kepada asatizah kita pada hari ini. Dan bila mana kita tak ambil ilmu daripada asatizah kita, maka pasti kita akan sesat dan akan menyesatkan orang lain. Saya setakat itulah perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka persoalan insya-Allah. Serahkan pada Puan. Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Silakan jemaah sekiranya ada soalan kita boleh ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Boleh saya bagi pandangan sedikit Ustaz? Boleh, sila Puan. Ustaz menyentuh banyak tentang landscape media yang telah berubah. Betul. Landscape media yang telah berubah. Sedangkan pada masa ini kita juga sedang menikmati landscape media yang telah berubah. Maknanya kita berdakwah melalui online. Saya kira itu adalah perkembangan yang baik dan positif Ustaz. Betul. Saya rasa ada baiknya jika kita kembangkan pengetahuan tentang landscape media ini mengenai dakwah ni kepada para sarjana Ustaz. Bermaknanya boleh kita buatkan tajuk TikTok tentang dakwah, kita buatkan short video tentang perkara-perkara fiqh dan sebagainya. Saya amat ngalu-ngalukan topik yang telah pun Al-Fadhil Ustaz sentuh tadi. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Saya setuju dengan Puan. Itulah perkara yang saya dekat UC memang itulah antara platform-platform yang kita tengah perkemaskan.
Kita ada podcast, kita ada TikTok, kita ada itu, semua itu pensyarah-pensyarah dah kena tahu dan kena sebarkan melalui itu. Sebab kita nak counter balik tentang konten-konten daripada mereka luar sana tu yang terlalu banyak dalam TikTok dan sebagainya, kita kena masukkan konten-konten berkaitan agama. Walaupun ringkas, sekadar perkongsian dalam 1 minit, 2 minit, tapi dia lebih fokus dan lebih menyentuh kepada orang-orang yang nak memahami dan melihat konten-konten begitu. Wallahu a'lam. Betul Ustaz, betul. Alhamdulillah, terima kasih Kak Miss. Ada lagi jemaah yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi pendapat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz? Adakah apa tu Ustaz pandangan yang pendekatan dakwah untuk para remaja ni perlu disesuaikan dengan cita rasa remaja Ustaz? Okay, baik. Saya setuju. Memang kita kena lihat kepada konten yang lebih mesra kepada remaja. Sebab hari ni kita tengok, semua maafkan saya mungkin tak setuju dengan beberapa pandangan-pandangan daripada citizen lain. Kerana kita lihat remaja kita hari ni, mereka lebih kepada hiburan di mana mereka nak tahu boleh tak boleh. Ini isu ini boleh tak boleh. Itu, dia tak nak tengok isu-isu yang complicated banyak sangat, pusing-pusing tak nak. Apa yang nak tahu, terus dapat jawapan. Jadi, cara yang paling tepat untuk kita bagi tahu tentang perkara tersebut, macam platform yang bagi tahu tadilah, adanya WhatsApp, adanya Telegram, adanya TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya, yang ringkas dan boleh terus memegang hati-hati mereka itu. Kalau kita ni sekadar cerita benda yang terlalu complicated, boleh untuk satu bahagian lain. Tapi bahagian-bahagian ringkas ini perlu juga dibuat oleh mereka-mereka yang memahami tentang remaja-remaja ni. Saya suka beberapa pandangan-pandangan ataupun daripada asatidzah yang dibuat satu konten yang menjawab terus kepada persoalan-persoalan remaja-remaja. Contoh berkaitan dengan boleh tak saya ni ride motor, pakai seluar jin tapi koyak sedikit di bahagian betis, bukan lutut, boleh tak saya nak solat? Kata solat lah, tak ada masalah. Ataupun contoh dia katakan dia pakai seluar jin tapi seluar jin tu ketat sangat. Nak sembahyang boleh ke? Boleh ya, orang lelaki tak ada masalah, yang penting tutup aurat. Itu sebenarnya mereka nak tahu. Kalau cerita terlalu dalam sangat sampai ke mereka tak faham apa yang sepatut dikongsikan. Contoh satu lagi saya bagi, iaitu contoh bab air kan. Kita belajar air mutlak dan macam-macam. Air sana, air sini. Mereka tak nak tahu benda tu. Penting ilmu itu. Tapi yang mereka nak tahu, saya ni pakai air dalam botol mineral nak ambil wuduk. Boleh tak boleh? Itu je nak tahu. Jadi itu perkara yang sepatutnya perlu kita jelaskan kepada remaja-remaja kita tentang apa yang sepatut mereka buat dan apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Wallahualam. Aplikasi Ustaz ya. Aplikasi. Simplified and Yes. application. Yeah. Terima kasih Ustaz. Okay, sama. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih.